Lockstock. Hak asasi manusia, apa tu So kita tanya kepada saudari ni, apakah maksud hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah bila kita berhak melakukan apa sahaja sebagai seorang manusia selagi negara tersebut tidak melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kawasan tersebut dan juga melanggar hukum-hukum agama. Bagi pendapat saudari, bagaimana hak asasi manusia dicabut ni? Sebagai contoh hak asasi sebagai seorang wanita di sini, contohnya keganasan rumah tangga. Pandangan wanita seringkali tidak didengar, mana seringkali dicabuli, dan ini merupakan hak asasi kami sebagai seorang wanita tidak terjaga. Bagi contoh saudara, bagi pendapat saudari, apakah contoh hak asasi manusia? Saya rasa contoh yang paling dekat kita gunakan sebagai seorang mahasiswa apabila kita dibenarkan untuk belajar di universiti secara aman dan tenang. Jadi ini menunjukkan hak asasi manusia itu terjaga di kawasan kita dan juga di Malaysia. Jadi saya bangga di Malaysia hak asasi manusia masih lagi aman dan selamat. Jadi ini kami katakan misi selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, saya Muhammad Syafiq bin Arif. Pada hari ini saya ingin menebual saudara Adi Syafiq selaku sebab saya ingin meminta pandangan beliau, apakah itu hak asasi manusia sebenarnya? Pada pandangan saya, hak asasi manusia ni hak tu ada pada setiap manusia. Macam contohnya manusia ni mempunyai macam-macam hak. Contohnya bila hak untuk kita makan, hak untuk kita bermain, hak untuk kita belajar. Dan apabila hak tu kita ditindas, itu pandangan saya. Maknanya pandangannya adalah itu adalah hak kita bersama dalam masyarakat. Bagi kita nak bersatu masyarakat, itu pun hak kita dalam masyarakat. Pada hari ini bolehkah saya minta contoh pada saudara Adri? Berikan satu contohlah isu pencabulan hak asasi manusia itu dilakukan. Contohnya yang kita dapat lihat sekarang, isu yang berada di Rohingya. Masyarakat di Rohingya ditindas kerana hak mereka beragama. Hak beragama mereka tu ditindas oleh kerajaan di sanalah, di Rohingya. Ya betul, itu merupakan salah satu penindasan etnik lah, penindasan agama telah dilakukan oleh kerajaan junta pada masa itu. Dan mungkin boleh ke kalau kami nak minta pandangan saudara Adri, apa harapan Adri selaku mahasiswa sepanjang minggu hak asasi manusia ini kepada mahasiswa yang melihat gambar Adri sekarang ini? Saya berharap, harapan saya sebagai mahasiswa dan khususnya pada rakan-rakan saya di tahun 3, hak sebagai mahasiswa tu dijaga. Hak kami, contohnya hak kami belajar, hak kami untuk beriadah dijaga oleh pihak universiti dan juga kerajaan khususnya. Okey, itu sahaja pendrama kami kepada saudara Adri dan kami juga terima kasih kepada saudara Adri. Yang pertama, apa pendapat saya tentang hak asasi manusia? Bagi saya, hak asasi manusia ni definisi dia pelbagai. So, saya mendefinisikannya daripada pandangan sendiri. So, saya tak sure yang lain macam mana. Bagi saya, hak asasi manusia ni adalah satu kontrak. Kontrak means adalah satu bentuk kontrak jaminan untuk setiap manusia untuk hak diri diorang. Contoh, hak kesihatan, hak pelajaran, hak makanan, hak dapat tempat tinggal. Hak ni memang bayanglah rights, memang pelbagai. So nak sesimpulkan dalam masa 3 minit memang agak payah, tapi bagi pandangan saya hak asasi manusia ni adalah sebuah bentuk kontrak. Okay, and then bagi pula soalan kedua, kenapa hak asasi manusia ni masih berlaku atau masih dicabuli? Bagi saya bagi contoh lah dekat negara Perancis. Contoh paling tepat, negara Perancis, saya ambil contoh di situ. Ada hak pencabulannya adalah dari segi pemakaian tudung, iaitu burqa di Perancis adalah diharamkan. Bagi saya berlakunya pencabulan adalah disebabkan pencabul tersebut, penguasa Perancis tidak memahami tentang apakah kepentingannya pemakaian burqa bagi perempuan Islam di Perancis. So bagi saya berlakunya pencabulan di situ adalah kerana mereka tidak memahami. So bagi saya pencabulan itu berlaku kerana
dua pihak tidak memahami antara satu sama lain ataupun pihak tersebut sengaja mencabuli hak tersebut. And then satu lagi, kenapa berlakunya pencabulan adalah bagi menjamin kepentingan orang tersebut. Contoh boleh ambil adalah bentuk perdagangan, human trafficking. Human trafficking ni boleh disamakan dengan slavery ketika zaman dahulu yang berlaku dekat Amerika, iaitu berlakunya perambaan orang hitam, di mana hak mereka dihapuskan dan mereka dilayan seperti binatang. Mereka disamakan seperti binatang. So pencabul boleh melakukan apa-apa sahaja kepada mereka. So ini boleh disamakan juga kepada perdagangan manusia. Perdagangan manusia memang sangat obvious adalah sejenis aktiviti yang mencabuli hak asasi manusia. Contoh seperti memaksa someone ataupun individu, kebanyakannya perempuan, untuk melacurkan diri mereka. So ini adalah bagi tujuan untuk memberi keuntungan kepada pelaku tersebut. So di sini saya ada dua stance untuk kenapa berlakunya pencabulan hak asasi manusia. Pertama adalah pelaku tersebut tidak memahami konsep hak asasi manusia. Kedua adalah bagi menjamin keuntungan seperti apa yang berlaku dalam aktiviti perdagangan manusia. And then soalan yang paling terakhir, apakah harapan saya sebagai mahasiswa terhadap pandangan saya untuk hak asasi manusia ini? Harapan saya berharap hak asasi manusia ini boleh dapat disebarkan kepada seluruh masyarakat, dan pentingnya ada kesedaran dalam diri masyarakat tentang definisi hak asasi manusia ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Pada pandangan saya sebagai seorang mahasiswa, apakah hak asasi adalah sebenarnya hak individu dalam mencapai objektif apa yang dia nak dalam kehidupan. Itu adalah hak asasi lah, tak kira lah mahasiswa ataupun dari konteks mahasiswa ataupun konteks beragama ataupun konteks berpolitik, bersosial, semua ada hak masing-masing lah. Dan kenapa berlakunya penindasan terhadap hak asasi walaupun terdapat banyaknya kempen dan sebagainya adalah kerana pelaksanaan yang tak menyeluruh. Kita bermain secara dasar, contohnya kita ada kempen, iklan, tapi pelaksanaan secara dalamnya macam mana? Kerana orang yang melaksanakan kempen itu sendiri tidak melaksanakan apa hak asasi itu sebenarnya. Ada masalah dalaman tapi diorang nak cuba keluarkan kepada orang luar. Itu adalah sesuatu yang tak menyeluruh lah. Contohnya macam mana menteri menghalang hak beragama di Angolia di mana agama Islam diharamkan, dan juga bagaimana pelajar hari ini tidak diberi hak yang menyeluruh dalam berbagai aspek politik, sosial dan sebagainya kerana ada golongan kapitalis yang menguasai golongan bawahan. Kerana adanya nafsu untuk memegang kuasa, maka hak-hak lain dibiarkan begitu saja, dipandang ringan saja. Jadi harapan saya agar macam-macam kempen yang dibuat pada hari ini agar ditelusuri dan dilaksanakan secara menyeluruh. Bukan sahaja bermain sekadar kempen semata-mata, tapi laksanakan dengan baik dan menyeluruh lah. Jadi itu pandangan saya. Terima kasih. Okey, apakah itu hak asasi manusia? Dan pada pandangan mahasiswa, hak asasi manusia secara asasnya adalah hak bagi seseorang, bagi setiap individu tanpa diskriminasi apa-apa jua, dan berhak untuk dapatkan apa jua yang ada dalam dunia ini untuk mereka hidup, survival, dan tiada satu pun yang boleh menafikan hak-hak mereka selagi tidak melepasi sebarang limitasi yang bertentangan dengan ajaran dan kepercayaan. Manakala dari segi isu-isu semasa, hak asasi manusia yang dapat kita lihat sekarang dan isu-isu semasa dalam kes Rohingya di Myanmar. Rohingya sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan kerakyatan, nationality, tapi disebabkan pencabulan hak oleh kerajaan junta Myanmar, secara automatik Rohingya dinafikan hak untuk mendapatkan kerakyatan dan nationality, dan sepatutnya Rohingya berhak untuk dapatkan kerakyatan dan nationality selepas Perang Dunia Kedua atas dasar liberalisasi dan idealisme. Dan harapan saya terhadap hak asasi manusia adalah setiap pelajar mahasiswa bercakna tentang wujudnya hak asasi manusia, dan kalau mahu didebatkan perihal hak asasi manusia, biarlah bertempat mengikut ilmu yang ada, tidak perlu menghentam, kerana hak asasi manusia adalah hak kita semua dan kita perlu tahu hak kita di mana selagi tidak melepasi limitasi yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bercakap tentang hak asasi manusia, sebagai seorang mahasiswi
saya berpendapat dari segi saya nak bersuarakan tentang wanita lah, dari segi sosial maupun politik. Dari segi sosialnya kita tengok kaum wanita ni senang sangat ditindas, seperti dari sudut seketaranya rogol lah. Dan kita lihat kuasa lelaki ke atas wanita tu begitu ketara. Tapi wanita ni sebenarnya ada suara untuk menegakkan pendirian mereka. Namun suara mereka seolah-olah tidak didengar. Dan dalam politik pula saya melihat golongan wanita adalah kurang berbanding lelaki. Jadi saya fikir perkara ni perlulah diambil kira dari peringkat akar umbi, di mana dari sudut di universiti lagi, di mana perlu menanam minat misalnya. Dan harapan saya dalam konteks hak asasi manusia ni, suara wanita juga perlu didengar dan perlu dikeataskan dalam peringkat globalisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pandangan daripada sudut mahasiswa, hak asasi manusia merupakan salah satu konsep ataupun satu perjuangan yang melibatkan tentang persamaan hak antara manusia. Kerana kita sama manusia berkongsi sesuatu perkara yang sama, perkara-perkara yang kita perlukan, dan itu terletak dalam human rights yang kita ada sekarang ni, memperjuangkan kesesamaan manusia dan mengelakkan diskriminasi antara sesama manusia. Dan perkara ini kalau diikutkan dalam Malaysia, kita dalam perlembagaan sudah termaktub bahawasanya kita dalam perkara 5 hingga 13 itulah hak asasi manusia yang terdapat dalam Malaysia. Jadi isu sekarang tentang hak asasi manusia ni bukan isu-isu logistik seperti di kawasan-kawasan tempatan saja seperti di Malaysia, tetapi kita perlu memandang lebih luas. Isu-isu asasi ni seperti di negara-negara luar, terutamanya di Palestin, di Syria, yang kebanyakan daripada mereka telah mengalami satu titik tolak diskriminasi yang terlalu kuat hingga mereka tidak dapat peluang yang sama rata seperti yang kita ada di Malaysia zaman kini. Jadi harapan saya sebagai mahasiswa supaya hak asasi manusia ni perlu difahami oleh setiap mahasiswa sebelum berkata apa-apa. Satu, jangan keluarkan ataupun jangan memberi pandangan hak asasi itu untuk hak bersuara saja. Terdapat banyak hak asasi yang perlu kita fahami, bukan setakat hak asasi untuk bersuara saja, tetapi terlalu banyak dan skopnya terlalu luas. Dan ketiganya, marilah kita sama-sama mempertahankan hak asasi manusia yang kita ada, sebab itu adalah hak kita untuk hak manusia. Sekian, terima kasih.